Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, hari ini kita akan teruskan kita punya sesi TPR kita. Masuk ke topik bab yang ketujuh iaitu udara. Okey, udara. Awak pernah tengok tak udara? Okey, buku teks muka surat berapa? 196. Bagus. 194 pun bolehlah. Kita baca dulu kat depan ya. Jadi apa yang kita akan pelajari dalam bab 7 ini, kita akan mempelajari mengenai komposisi udara. Okey, kita akan belajar mengenai pembakaran dan seterusnya kita juga akan kaji mengenai pencemaran udara. Okey? Okey, cuba kita lihat ni Bulletin Sains. Okey, Indeks Pencemaran Udara IPU Malaysia sejak beberapa dekad yang lalu, Malaysia dan beberapa buah negara di Asia Tenggara telah mengalami masalah jerebu disebabkan oleh aktiviti pembersihan hutan yang menggunakan kaedah pembakaran. Okey. Jadi dekat Miri selalu kan, dekat Miri nanti kalau ada musim panas, so musim kita panas, mulalah orang pekebun tradisional ni mereka akan membakar hutan secara sangat deras macam mana kita nak cakap, mereka membakar hutan dengan sangat beria-ialah macam tak ada, macam tak hirau pun kesannya terhadap pencemaran alam sekitar. Okey. Jerebu yang berpanjangan memudaratkan kesihatan orang ramai terutamanya masalah sistem pernafasan. Okey. Jadi orang ramai dinasihati supaya sentiasa memantau IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara. Okey, nasihat yang telah diberikan oleh pihak berkuasa, kesihatan tempatan dah macam-macam dah. Kita pihak berkuasa tempatan beri kita peringatan untuk tidak menjalankan pembakaran terbuka sehingga menyebabkan IPU kita di tahap yang tidak sihat. Okey. IPU yang sihat kita katakan 0 ke 50 baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat. 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Lebih daripada 300 sangat-sangat berbahaya. Okey. Jadi apakah kata kunci yang kita akan kenal dalam topik ini, dalam bab ini? Kita akan sentiasa sebut pasal oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas nadir, helium, neon, argon, krypton, xenon. Ada dengar bunyi kipas ke? Sorry. Saya takut kipas saya ni bagi awak bunyi bising. Okey. Sekejap ambil kehadiran. Lupa saya. Okey, so kita lihat komposisi udara. Sorry, tak habis lagi ni. Nitrogen. Pernah dengar nitrogen? Gas nadir, helium, neon, argon, krypton, xenon, kita karbon, kita oksigen, pemanasan global, kesan rumah hijau, pembakaran, alat pemadam api dan juga pencemaran udara. Ini adalah benda-benda yang kita akan sebutlah. Alright. So, jom kita lihat komposisi udara. Okey, kita dah tahu kan bahawa udara dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maka udara adalah sejenis jirim. Okay? Semua benda hidup memerlukan udara. Semua benda hidup memerlukan udara. Untuk memastikan kita sentiasa hidup lah. Kita langsung sentiasa hidup. Udara yang bersih sepatutnya tidak mempunyai warna dan juga bau. Itu namanya udara yang bersih. Oleh itu, kita tidak dapat melihat udara walaupun udara mengandungi banyak bahan di dalamnya. Okey, apakah sebenarnya yang terkandung dalam udara? Sebenarnya udara kita ni
Udara yang kita tak nampak ni depan kita ni, okey, ia adalah campuran beberapa jenis gas iaitu satu, nitrogen. Nitrogen. Pernah dengar nitrogen? Iaitu gas yang paling banyak dalam atmosfera kita, iaitu 78%. Okey. Oksigen, oksigen 21%. Karbon dioksida sebanyak 0.03% dan gas-gas nadir. Gas-gas nadir 0.97%. Contoh gas-gas nadir adalah seperti helium, helium, argon, neon, xenon dan juga krypton. Mereka ni adalah gas-gas yang sangat stabil lah, jangan risau. Mereka ada dalam udara ni, mereka adalah, kalau awak lihat dalam jadual berkala, awak tengok dalam jadual berkala. Awak buka sekejap buku teks awak tu, pergi ke jadual berkala yang kita belajar hari tu. Kita akan kita akan nampak helium. Nampak helium tak dekat mana? Kumpulan 8 helium, neon, argon, krypton, xenon. Itu adalah gas-gas nadir. Okey, ini adalah unsur-unsur yang wujud dalam bentuk gas dan dia adalah sangat stabil. Okey, komponen lain yang terdapat dalam udara adalah seperti dalam udara juga ada mikroorganisma, okey, ada juga wap air dan juga ada habuk. Okey. Namun kuantiti komponen-komponen ini adalah kecil dan juga sering berubah bergantung kepada masa dan juga tempat. Kalau di bandar besar yang ada banyak kenderaan, ada banyak manusia, ada pembinaan, maka dekat kawasan bandar habuknya lebih banyak. Okey, kalau dekat tengah-tengah hutan, ada sungai, ada air terjun, maka dekat situ wap airnya lebih banyak. Okey, contoh sebagai contoh, wap air di kawasan hutan ataupun selepas hujan adalah lebih banyak berbanding pada hari panas ataupun di kawasan gurun. Boleh faham? Ada soalan tak? Okey, ya. Dia daripada mana? Dia memang hadir secara semula jadi. Hadir secara semula jadi. Tak. Namun yang demikian, hasil daripada pencemaran kebanyakannya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, plumbum, gas-gas plumbum itu antara benda lain. Tapi ia tak sampai, itu bukan topik yang kita bincangkan. Hari ini kita bincangkan komposisi udara secara keseluruhan yang normal, yang sepatutnya normal. Of course, kalau berbeza tempat, lainlah juga komposisi dia. Sebab itulah kita mesti sentiasa memastikan komposisi udara kita ni sentiasa normal. Barulah alam sekitar kita sihat. Okey? Jadi, nitrogen, karbon dioksida, okey. Saya nak tanya awak. Udara ni adakah ia sejenis campuran ataupun sejenis sebatian? Sebatian? Ataupun campuran? Jawabannya adalah ia adalah sejenis campuran. Ia adalah sejenis campuran. Jelas ke suara saya dengar? Okay. Adakah ini jelas daripada biasa ataupun sama je macam sebelum ni? Okey, good. Okey. Jadi, gas adalah sejenis campuran. Kenapa kita kata campuran? Kerana nitrogen, oksigen, karbon dioksida tu, mereka semua tak bercampur secara kimia. Mereka just bercampur secara fizikal. Di sini ada nitrogen. Contoh dalam ni, kalau awak ambil belun tak boleh lah. Awak ambil bekas, awak tutup bekas,
bekas kosong. So, dalam bekas kosong tu sebenarnya ada 78 nitrogen, 21 oksigen, 0.03 karbon dioksida dan juga 0.97 gas nadir. Okey. So, kita ada satu eksperimen yang kita boleh buat untuk mengkaji, untuk membuktikan betul ke oksigen ada 21% di dalam udara ni. Ini dia. Mari kita jalankan aktiviti 7.1 untuk menentukan peratusan oksigen dalam udara. Awak boleh juga buat eksperimen ini di rumah sebenarnya. Okay, kalau buat di rumah, of course kita boleh pakai besen biasa. Kita boleh pakai, kalau ada mangkuk yang dilubangkan, boleh lubangkan. Okay, kalau tak lubang pun tak apa, awak boleh angkat sikit gelas ke ataupun kalau ada apa-apa bahan lah awak boleh buat ni sebenarnya. Kalau nak tengok video, saya ada tunjukkan video sekarang. Yang video yang saya pernah buat sebelum ni lah. Kelas, awak dengar saya tak? Saya nampak video saya stuck. Panas laptop saya ni. Okey, tak apa. Tengok video ni dulu Dia tak ada bunyi lah. Sebab saya tak mampu, saya tak pandai nak bawa video ni. Ini dah eksperimen. Apakah? Tak nampak. Nampak tak? Okey, nampak komposisi udara Okey, ada soalan? Ke tak nampak video tu tadi? Okey, sekali lagi Kalau awak nak yang versi ni kita akan buat lah. Okey, apa yang dapat kita pastikan? Okey, tengok sekali lagi. Kita terangkupkan balang kaca. Paras air naik kan? Ya, bila paras dia berhenti, jalaan lilin terpadam. Maksudnya oksigen dah habis digunakan. Okey, jalaan lilin terpadam, paras air naik dalam balang gas sehingga 1/5 daripada ruang udara dalam balang gas itu. Okey, 1/5 itu adalah oksigen yang telah digunakan untuk pembakaran. Okey, so lihat sini. Satu paras air meningkat 1/5 bahagian. 1/5 adalah peratus dia lebih kurang. Macam tu. Jadi komposisi udara terdiri daripada oksigen 21%, gas nadir 0.97%,
karbon dioksida 0,03% dan nitrogen 78%. Okey. Boleh faham? Kalau disuruh buat eksperimen ni dekat rumah, ada idea tak pakai bahan-bahan yang ada kat rumah? Hujan lepatlah kat rumah saya. Okey, kita teruskan. Dengar ke tak? Adakah udara satu campuran? Okey. Ya, udara adalah sejenis campuran. Kerana apa? Kerana udara komponennya boleh diasingkan melalui kaedah fizikal, iaitu penyulingan berperingkat. Okey, apakah pentingnya gas dalam kehidupan harian kita? Pernah tak kita bayangkan bagaimana kehidupan kita ni tanpa udara? Apakah kepentingan gas oksigen? Apa pentingnya karbon dioksida? Nitrogen? Banyak sangat dalam udara tu, 78%. Tapi, apakah kepentingan dia? Lepas tu, apakah kepentingan gas nadir? Kita perlu tahu Okey, contohnya di sini. Gas oksigen. Paling utama sekali gas oksigen adalah untuk pernafasan kita. Kita bernafas, kita perlukan oksigen. Dan juga oksigen diperlukan untuk pembakaran enjin roket pada altitude tinggi. Okey. Dan seterusnya, kimpalan dan pemotongan logam dalam industri. Kalau awak perasan, awak dah masuk sekolah ke hari tu masa ada kontraktor pasang pagar besi dekat rumah kita, dekat sekolah kita. Mereka ada satu tong oksigen. Di mana tong oksigen tu akan digunakan bersama-sama dalam pemotongan logam. Okey. Seterusnya, oksigen juga digunakan untuk penyediaan pelbagai jenis sebatian. Okey. Dan jangan lupa, pernah tengok paku yang berkarat? Paku berkarat memang bukan kegunaan dia lah. Tapi oksigen boleh menyebabkan logam berkarat. Okey? Logam berkarat. Okey, seterusnya. Karbon dioksida. Apakah fungsi karbon dioksida? Karbon dioksida boleh berfungsi sebagai alat pemadam api. Kita punya alat pemadam api biasanya adalah CO2. Okey, selain daripada tu, fotosintesis amat memerlukan karbon dioksida. Pembuatan minuman berkarbonat. Siapa suka minum minuman berkarbonat? Gas yang kita minum tu, itu gas karbon dioksida. Kemudian, alat pemadam api seperti dalam gambar, kitaran karbon. Okey, tapi selain daripada pernafasan, masa kita bernafas ni kan, keluarkan karbon dioksida. Dari mana lagi karbon dioksida boleh datang? Siapa boleh share? Asap kenderaan. Okey, boleh. Lagi? Pernah tengok perebutan tak? Perebutan. Kalau benda hidup, kalau dia mereput, kalau dia mereput, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Contoh macam kalau kita ada makanan yang dah basi, makanan yang basi, kalau awak buka tu dia macam merai. Maksudnya dia sedang mereput. Dia sedang mereput, dia membebaskan wap air ataupun membebaskan karbon dioksida. Okey, nitrogen pula. Apakah kepentingan gas nitrogen? Gas nitrogen ni sangat penting. Okey,
Kalau kita nak tanam tanaman yang berkhasiat, kita mesti ada kuantiti nitrogen yang mencukupi. Okey, sebab itulah kita ada buat baja bernitrogen. Okey, kemudian penghasilan asid nitrik dan juga amonia untuk perindustrian. Okey, kitaran nitrogen. Kitaran nitrogen nanti kita akan belajar. Nitrogen cecair sebagai ejen penyejuk. Okey. Kemudian gas nadir. Dekat manalah gas nadir dia berguna? Okey, gas nadir berguna dalam mentol. Dalam mentol seperti gas neon yang digunakan dalam lampu iklan. Gas neon yang lampu iklan yang kalau dia nampak macam line terang tu, okey, itu gas neon. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Mentol lama dululah. Sekarang dah ramai pakai mentol LED. Dah tak pakai dah gas argon. Gas argon ni dulu dalam mentol lama dulu. Okey, kemudian gas helium digunakan untuk mengisi belon udara dan belon kaji cuaca. Okey. Selain daripada tu ada juga gas xenon. Gas xenon, lupa saya apa dia punya kegunaan. Xenon. Tak apa, nanti kita ni balik. Helium. Gas helium. Dah ada dah. Alright. So, kita teruskan. Habis dah. So, hari ni kita just nak belajar mengenai komposisi udara. Okay, kejap saya bagi link game quiz kita. Nak tak? Minggu lepas kita tak ada quiz. Minggu ni kita ada quiz. Okay. Bosan? Tak apa, saya faham. Memang bosan. Sekejap Okey, ni dia. Latihan yang pertama. Bagi siapa Nurdania tak dapat masuk pakai email MOE. Okey, link pertama cikgu dah share. Silakan.
Video saya stuck ke? Okay, Danish, good. Oh, ada yang try lagi ke? Okay, teruskan mencuba. Jadi apa yang kita dah pelajari hari ini? Okay, kita dah pelajari komposisi udara. Komposisi udara terdiri daripada nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan juga gas nadir. Okay, tahniah. Kita juga dah pelajari bagaimana untuk membuat aktiviti bagi membuktikan peratus oksigen di dalam udara. Okey, kalau awak di rumah ada bahan, boleh buat eksperimen yang sama. Okey, saya galakkan. Okey, jangan lupa ambil video. Okey, dan sendlah kepada saya. Jangan malu-malu. Okey, seterusnya tahniah Nur Iliana binti Ilham. Video saya nampak apa? Masih yang tadi ya. Tak nampak apa-apa. Tak, awak kena tekan nama saya. Awak kena pergi dekat nama saya tu, lepas tu pinkan saya. Tekan nama saya lama-lama, tekan pin kat bawah tu. Tapi lain hari ni tak apa okey lah. Alright. Seterusnya, cikgu ada bagi satu latihan lagi, iaitu latihan pengukuhan untuk buku SPS. Ini boleh hantar petang nanti. Sebab kita ada tutorial petang nanti kan. Lepas ni ada tutorial. Lepas ni awak boleh buat. Petang ni awak boleh sambung. Dan pastikan hantar pukul 3.30 habis tutorial. Boleh? Apa dia? Sebab? Line code. Okay. Jadi itu setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita dah belajar udara adalah sejenis campuran, okey. Udara sejenis campuran, udara ada nisbah kandungan dia yang tersendiri. Okey, gas-gas yang ada dalam udara ada banyak kegunaan, okey, kepentingan untuk hidup kita seharian. Okey. Jadi sila buat awak punya tugasan tu. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kitaran karbon dan juga kitaran oksigen. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita berakhir? Tiada? Okey.